Antara yang disebutkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan iaitu melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia. Akhlak mulia merupakan suatu elemen yang amat penting dalam diri seorang manusia. Akhlak berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu al-khuluq yang bermaksud tabiat atau tingkah laku. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak seseorang itu memberi gambaran tentang keadaan dalam diri manusia itu. Ini bermaksud sekiranya manusia itu berakhlak mulia, maka eloklah peribadi manusia tersebut. Kekuatan akhlak memerlukan suatu proses yang panjang dan berterusan di mana seseorang itu perlu dididik dari kecil supaya melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan atau menjauhkan diri daripada perkara yang tidak baik. Ini kerana perbuatan yang tidak baik akan meruntuhkan moral dalam diri seorang individu, dan apabila individu tersebut bergaul di dalam sebuah sosial atau komuniti, ia boleh membawa komuniti tersebut untuk turut sama melakukan perkara yang tidak baik. Kekuatan akhlak ini memerlukan disiplin, jati diri dan latihan yang berterusan supaya akhlak yang cantik, baik dan elok itu tidak terpesong daripada hasutan anasir-anasir yang tidak baik. Keruntuhan akhlak amat membahayakan sesebuah institusi keluarga, masyarakat dan negara. Ini kerana keruntuhan akhlak boleh membawa individu hidup bertuhankan nafsu. Contoh isu yang berkaitan dengan keruntuhan akhlak seperti hiburan hedonisme, pergaulan bebas dan sebagainya. Isu seperti ini perlu dibanteras dan dirawat dengan segera untuk mencegah daripada terhasilnya lebih banyak individu yang tidak berakhlak dan bermoral. Salam semua, nama saya Tang Pei Wen, matrik number S54271. Saya ingin membentangkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Sikap bertanggungjawab haruslah dipupuk sejak kecil lagi. Sekolah, ibu bapa mempunyai peranan untuk membentuk dan melahirkan warga negara yang bertanggungjawab. Sebagai contoh, sekolah membekalkan peluang bagi pelajar untuk memahami tanggungjawab dan pengalaman sosial. Seseorang yang bertanggungjawab adalah mempunyai tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Terdapat beberapa ciri-ciri rakyat Malaysia yang bertanggungjawab adalah mempunyai jati diri rakyat Malaysia, mempunyai nilai-nilai murni dan melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran. Potensi merupakan keupayaan, bakat dan kebolehan seseorang yang telah wujud sejak dilahirkan. Ia boleh dikembangkan melalui interaksi dengan individu lain dan juga dengan pendidikan yang berkualiti, contohnya di sekolah atau institusi. Potensi ini perlu dikembang secara seimbang melalui 4 unsur yang penting. Pertama, unsur intelek yang merujuk kepada kemahiran untuk berfikir secara kritis, reflektif dan kreatif. Seperti mempunyai kemahiran asas 3M, boleh menyebar ilmu, bersemangat untuk belajar dan berinovatif. Kedua, seorang individu yang jasmani dapat menjaga kesihatan diri, berada, berdikari dan berkemahiran untuk menyumbang kepada negara. Seterusnya, emosi berkaitan dengan jiwa dan mempengaruhi minda seseorang. Dengan emosi yang baik, tingkah laku boleh sentiasa dikawal, berkasih sayang dan mempunyai semangat kekitaran yang tinggi untuk memupuk perpaduan dan kerjasama antara individu. Akhirnya, rohani merujuk kepada kehubungan dengan Tuhan. Seorang yang rohani biasanya individu yang cemerlang. Sebagai contoh, akan sentiasa bersyukur, menghargai apa yang dimiliki, bertanggungjawab dan juga berakhlak mulia. Salah satu elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan adalah pendidikan suatu usaha berterusan. Elemen ini menyatakan bahawa usaha untuk memperoleh ilmu perlu dilaksanakan sepanjang hayat, iaitu sejak dari lahir hinggalah ke akhir hayat. Usaha ini penting dalam memantapkan setiap individu dengan pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai aspek. Merujuk kepada isu tersebut, guru tersebut tetap menjalankan tugasnya dengan mengadakan kelas secara maya seperti diarahkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Jelas menunjukkan bahawa guru tersebut berusaha secara berterusan untuk memastikan setiap muridnya tetap memperoleh ilmu walaupun proses pengajaran dan pembelajaran tidak dilakukan secara bersemuka. Tetapi kerana tiadanya nilai ini dalam diri murid-murid, mereka menolak untuk memperoleh ilmu dengan tidak menghadiri kelas secara atas talian tersebut kerana memilih untuk bersenang-senang di rumah dengan melakukan perkara-perkara yang tiada faedah.
Hal ini mendatangkan rasa kecewa pada guru tersebut sehingga menyalahkan dirinya atas kegagalan murid-muridnya dalam menghadiri kelas secara atas talian. Selamat sejahtera, saya Ling Yang. Hari ini saya akan membentangkan rakyat Malaysia berilmu pengetahuan. Ilmu amat penting dalam kehidupan seharian kita. Kita memperolehi pelbagai ilmu setiap hari. Terdapat satu peribahasa dalam bahasa Cina iaitu kita belajar sepanjang hayat kita. Ini telah membuktikan ilmu amat penting bagi rakyat Malaysia. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan ilmu pengetahuan rakyat Malaysia iaitu kerajaan mestilah memberi pembelajaran asas kepada semua rakyat Malaysia sejak tadika atau prasekolah. Ini dapat memupuk minat anak-anak untuk meneroka ilmu yang lebih mendalam. Seterusnya, memberi akses e-book secara percuma kepada semua rakyat Malaysia. Ini dapat memudahkan rakyat untuk mencari maklumat atau membaca dengan lebih mudah dan cekap. Selain itu, memberi kelas kemahiran atas talian kepada rakyat Malaysia. Ini dapat menarik minat rakyat untuk belajar ilmu yang baru. Bukan itu saja, kerajaan haruslah menurunkan teks untuk tablet, telefon pintar dan komputer riba. Ini dapat meringankan beban rakyat yang ingin meneroka ilmu atas talian. Sekiranya semua rakyat mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, negara kita akan menikmati kebaikannya, iaitu rakyat dapat memikir secara mendalam semasa menghadapi masalah. Rakyat dapat membezakan maklumat yang palsu atau benar. Rakyat dapat meneroka peluang pekerjaan yang lebih banyak dan negara kita dapat mencapai negara maju dalam masa yang singkat. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya akan membentangkan tentang kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kepercayaan ini merupakan keyakinan bahawa manusia dan alam sekitar tidak terjadi sendiri tetapi ada penciptanya. Dan hukum alam adalah hukum-hukum Tuhan. Kemudian manusia harus patuh kepada Tuhan dengan memikul amanah dan bertanggungjawab dalam usaha mentadbir dan memakmurkan alamnya. Kemudian, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan memberi tumpuan seperti mengakui wujudnya pencipta. Contoh lain adalah seperti mengakui manusia dan alam dijadikan oleh pencipta, mengetahui hukum dan fenomena alam adalah peraturan yang ditetapkan oleh pencipta. Kemudian menyadari manusia dijadikan Allah untuk memajukan alam atau manusia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatan diri sendiri. Dan akhir sekali adalah melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan kejahatan. Itu sahaja. Okay, hai. So, bahagian saya adalah rakyat yang dapat memberi sumbangan. So, memberi sumbangan ni meluas, sumbangan kepada agama, bangsa dan juga negara. Tapi kali ini kita nak fokus pada memberi sumbangan untuk menyelesaikan masalah sikap dan kalangan pelajar. So, masalah sikap dan kalangan pelajar ini dah lama berlaku tapi kini semakin kerap disebabkan oleh pembelajaran di atas talian. So, pelajar tidak menghantar tugasan, tidak menghormati guru dan juga tidak menghadiri kelas. So, di sini saya telah menyeraikan 4 sumbangan yang dapat diberikan oleh rakyat bagi membantu menyelesaikan masalah ini. So, sumbangan yang pertama adalah sumbangan kebajikan, sumbangan pendidikan, sumbangan sosial dan juga sumbangan maklumat. So, sebagai contoh, sumbangan kebajikan di mana kerajaan ataupun rakyat memberi bantuan telefon bimbit ataupun komputer ribu untuk mereka yang tidak menghadiri kelas. So, dengan ini sumbangan pendidikan berlaku di mana mereka yang menghadiri kelas ini akan lebih terdidik dan juga lebih menghormati guru mereka. So, sumbangan sosial di mana rakyat menghampiri pelajar bermasalah dan memberi mereka perhatian, memberi bimbingan untuk berubah. Seterusnya adalah sumbangan maklumat di mana rakyat mengenal pasti mereka yang bermasalah ini dan memberikan maklumat itu kepada mereka yang lebih layak seperti guru pendidikan khas, guru kaunseling, ibu bapa dan juga kerajaan. Seterusnya, untuk mengatasi masalah ini, potensi pelajar haruslah dikembangkan secara menyeluruh dan bersepadu. Apabila potensi pelajar dikembangkan secara berasingan, ia adalah tidak lengkap dan sempurna. Usaha menghubung kaitkan antara jasmani, rohani, sosial serta intelek perlulah dilakukan secara berterusan. Aktiviti kurikulum serta pembelajaran di dalam bilik darjah haruslah diseimbangkan agar kita dapat membentuk seseorang individu yang berpengetahuan tinggi, bertenaga mahir dan berakhlak mulia yang lengkap. Potensi yang ada pada seseorang individu hendaklah diperkembangkan ke peringkat yang paling optimum dengan cara mengintegrasikan bakat dan kebolehannya
yang saling berkait antara satu sama lain. Ini adalah supaya proses pembentukan individu adalah lengkap secara menyeluruhnya.